sedih, perit, pilu. Dan kalau kita sedih, ataupun kalau kita pergi menghadiri upacara pengebumian dan kita melawat rakan kita yang kematian keluarga, apa lazimnya ungkapan-ungkapan perkataan yang kita sebut? Takziah. Kalau terima berita kematian, kita ucapkan inna lillah. Kan, kata-kata semangat dan pendorong yang kita ungkapkan ialah bersabarlah. Kan itu lazim dan normalnya begitu. Tapi menariknya, melalui surah ini, kita belajar sesuatu yang bukan klise. Kita belajar sesuatu yang sangat berbeza. Ialah latar belakangnya, anak Nabi meninggal, dilayan oleh Abu Lahab semacam itu. Sepatutnya surah ini dimulakan dengan Isbir, wahai Muhammad. Bersabarlah, wahai Muhammad. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Tapi tidak. Surah ini dimulakan dengan Inna a'tainakal kautsar. Surah ini turun kerana anak Nabi itu mati. Surah ini turun untuk menenangkan baginda. Surah ini turun supaya baginda boleh terus move on. Tapi dia tidak dimulakan dengan takziah, wahai Muhammad. Bersabarlah, wahai Muhammad. Tidak. Maka dengan itu, satu lagi bentuk cara berfikir yang Allah datangkan melalui Quran. Supaya kita belajar dan boleh bersedia menghadapi apa jua situasi masa akan datang. Jika tak belajar, kita tak tahu. Dan lebih malang, ada manusia yang kadang dia tak boleh nak terima realiti kematian keluarga, tiba-tiba jadi sebatang kara. Kan, kes waktu puasa hari tu, 9 sekeluarga meninggal depan mata, tinggal bapa dia seorang-seorang, isteri dan anak-anak dia meninggal. Tu macam mana lelaki tu nak move on? Tak dapat tidak, dia kena melaluinya dan kena struggle, belajar sungguh-sungguh macam mana aku nak move on. Dan sekarang Allah ajar pada kita bagaimana nak move on daripada kesedihan, kepiluan, keperitan. Supaya kita tidak hanya bergelumang dalam lopak murung, hidup perlu diteruskan. So, are you ready? So, surah ini 3 ayat. 3 ayat je. Kan banyak, 3 ayat. Tapi refleksinya dan kaitan dengan surah terdahulu, suratul Ma'un, sangat besar. Dan banyak yang kita perlu perhatikan. Kalau surah yang lalu, suratul Ma'un, Allah ada highlight tentang manusia-manusia yang kedekut. Manusia-manusia yang bakhil dan kedekut. Antaranya dia tak nak tolong anak yatim. Dia tak nak beri makanan kepada orang susah, orang miskin. Tu kedekut surah yang lalu, suratul Ma'un.
Dan dalam surah ini, Allah kata kami telah kurniakan kepadamu kebaikan yang banyak. Allah tidak kedekut. Manusia kedekut. Allah beri, kurniakan kepada Nabi sangat banyak kebaikan. Sangat banyak kebaikan. So itu bentuk perbandingan pertama. Kemudian surah yang lalu, Allah ada sebut tentang lalai an solatihim sahun, lalai tentang solat. Orang tak pentingkan solat, tak acuh, tak kisah kalau tertinggal solat, atau mungkin hanya hujung waktu sahaja. Dan bagi mereka solat tak penting. Solat seperti melepaskan batuk di tangga. Melepaskan batuk ke batuk. Batuk ke batuk. Batuk tu yang kita cough kan. Batuk. Ataupun batuk bermaksud cedok, membasuh kaki tu. Melepaskan batuk di tangga. Daripada tangga tu dilepaskan gayung tu. Tempat cedok tu. So dalam surah ini, Allah nyatakan solat untuk siapa? Fasalli li rabbika. Sembahyang solat kerana Tuhan. Bukan kerana manusia, bukan kerana riak. Bukan kerana aku tak ada masa, atau bukan kerana aku banyak masa lagi nak dahulukan yang ini. Itu perbandingan kedua tentang solat. Yang ketiga, menunjuk-nunjuk dalam solat. Menunjuk-nunjuk dalam solat. Alladzina hum yura'un. Dan dia digabungkan dalam surah ini, fasalli li rabbika. Ada manusia tunjuk pada manusia yang lain yang dia juga melaksanakan solat. Punya solat untuk Allah. Dan yang keempat, mereka tidak mahu membantu orang lain. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Dan dalam surah ini Allah sebut tentang wanhar, sembelih binatang korban. Sebab bila dah sembelih binatang korban, dagingnya tu kita simpan ke atau kita bagi? Kita bagi, walau nilainya 0,5 kilo, 1 kilo. Kan kita bantu orang lain. Bagi kita mungkin bantuan tu kecil. Kecil sedikit. Perkara kecil itulah yang kita bagi dan anggap, well, ini untuk bantu orang. Semacam itu. So, jom kita tengok ayat pertama. Surah Al-Kawthar. Dalam ayat pertama ini, Allah nyatakan, Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak pada Nabi SAW. Malah bukan hanya Nabi dapat kebaikan, kita sebagai umat juga bukan dapat hanya tempias, kita dapat kebaikan yang serupa. Kita bukan dapat tempias, kita dapat kebaikan yang sangat banyak. Sangat banyak. Contoh, bila kita minta pada Allah untuk bersalawat pada Nabi, kita minta satu kali, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, pujilah Nabi. Salli itu pujian kan? Salli itu salawat. Ya Allah, pujilah Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Satu kali kita minta. Sebagai balasannya, Allah salawat pada kita 10 kali. Itu tak cukup banyak ke tuan-tuan? Tak cukup banyak ke? Banyak. Kita bukan dapat tempias.
kita dapat kebaikan, pemberian, kurniaan dari Allah sangat banyak. Sangat banyak. Dan pertamanya, jom kita tengok apa maksud Al-Kautsar. Sebelum nanti kita tengok maksud A'taina. Al-Kautsar. Dia isim, dia ada alif lam, dan Al-Kautsar ni menjadi perbincangan ulama, dan dia agak panjang. Agak panjang. So, Al-Kautsar dari sudut bahasa bermaksud kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang teramat banyak. Al-Kautsar. Okey, dia punya kata akar kasura. Al-Kautsar ni kata akar dia kasura. So kalau nak dibandingkan kasura ni, so mana nak dibandingkan kasura? Dia ada kasura, kemudian dia ada kasir, dan dia ada kausar. Dia ada kasura, dia ada kasir, dan dia ada kausar. So kasura tu maksudnya banyak, kasir ni tambah lagi banyak. Kira kalau kasura tu banyak, kasir ni banyak plus banyak, kausar ni banyak plus banyak plus banyak plus banyak plus banyak. Macam tu. Katalah ini gelas. Okay? Bukan katalah ini gelas. Ini memang gelas. Kasura tu air penuh. Air penuh dalam gelas ni. So, kalau kasir, kita ambil botol mineral, botol mineral, kita tuang. Ini dah penuh dah ni, kita tuang. Itu kasir. Dah banyak, ditambah lagi. Kalau kausar, ini tadi dah penuh. Kita buka, pilih bomba tu, tuang. Atau kita pergi dekat air terjun, tuang. Melimpah-limpah melimpah-limpah kurniaan. Itu maksud kausar. Sangat banyak. Sirah muntahal jumuk. Dan kita nak tengok pula apa bentuk benda yang berharga, yang bernilai, yang Allah dah bagi pada Nabi SAW, yang Allah kata sangat banyak. Kalau tak disebut, kadang kebaikan tu kita tak anggap bermakna. Kita menanggap benda tu biasa. Kita perlu sebut apa yang Allah beri, baru kita rasa berharga. Kan tuan-puan ada suami, ada anak, ada isteri. Kalau tak disebut, tak diingatkan, suami berpenat lelah cari nafkah, isteri penat lelah menjaga anak, anak berpenat lelah untuk patuh pada ketaatan mak bapak. Kalau tak disebut perkara-perkara baik semacam itu, kita akan take for granted. Take for granted. Jom, at least sekurang-kurangnya ada 14 Al-Kautsar yang ulama ringkaskan bentuk-bentuk nikmat yang Allah beri pada Nabi SAW. Dan sebelum itu ada lagi satu maksud Al-Kautsar. Ia adalah satu telaga di syurga. Atau juga satu tasik di mahsyar kelak, di mana Nabi akan memberi minum kepada umat baginda
yang konsisten mengamalkan sunnah sebelum mereka menuju ke syurga. So ada telaga yang Nabi akan beri minum di hari di mana kehausan akan melanda. Tuan-puan, ada manusia yang begitu beruntung. Terutamanya dalam kalangan sahabat. Mereka beruntung dapat hidup, berjumpa, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terus. Kemudian selepas zaman sahabat, zaman tabi'in juga beruntung dapat berjumpa dengan manusia-manusia yang dididik secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berganti zaman yang dapat belajar dari tabi'in, dapat belajar dari tabi'in, dan kita adalah generasi 1444 tahun kemudian. Kalau nak dibandingkan antara sahabat dan kita, kan jauh. Sahabat dapat jumpa Nabi. Kan jauh. Maka ada tabi'in yang mengimpikan, kalau dekat dunia aku tidak direzekikan, tidak diberi kesempatan oleh Allah dapat bertemu, bersua muka dengan Nabi, aku akan berusaha di dunia supaya nanti di mahsyar aku bersesak-sesak dengan sahabat untuk dapat minum dari tangan Nabi, minum telaga Kausar. Tuan-puan, kita ada peluang itu untuk bersesak-sesak dengan para tabi'in, dengan para sahabat. Mungkin potong queue sebab nak jumpa dengan Nabi, dan Nabi sendiri akan bagi minum. Itu motivasi yang mendorong kita untuk terus berusaha, terus salawat, terus bangunkan sunnah baginda. Itu jam semua orang ada peluang. Dan itu jam bergantung kepada apa yang kita buat sekarang. Al-Kausar. Dia bukan sekadar satu telaga, jom minum. Oh, tak. Time tu lah kita nak berasa-asa, aku pun layak lah, aku pun layak. Aku umat baginda. Aku buat apa yang baginda suruh. Aku penegak sunnah. Bukan hanya sunnah poligami, tak. Tapi aku penegak sunnah. Itu maksud lain bagi Al-Kausar. So, apa lagi? Kebaikan yang terlalu banyak. Kebaikan yang teramat banyak. Pertama, Allah tidak pernah meninggalkan Nabi dan tidak marah kepada baginda. Itu kebaikan yang luar biasa, tuan-puan. Allah tidak meninggalkan Nabi dan tak marah pada baginda. Dekat mana kita jumpa ayat tu? Dalam surah Ad-Duha. Ma wadda'anka rabbuka wa ma qala. Itu kebaikan luar biasa. Yang kedua, Allah beritahu pada surah yang sama, penghujung hidupmu lebih baik berbanding awal. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
Allah sudah bagi jaminan pada Nabi. Penghujung hayatmu lebih baik. Nabi akan bertemu, Nabi akan melalui saat-saat gemilang dalam keriernya sebagai seorang Nabi. Kalau tengok Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Musa tak masuk ke dalam tanah yang dijanjikan. Baginda wafat dahulu sebelum legasi perjuangannya itu diteruskan oleh Nabi Yusa. Nabi Musa tak masuk ke tanah yang dijanjikan. Walaupun terdahulu baginda berjaya selamatkan Bani Israel dari cengkaman diktator Firaun. Nabi Isa usia 33 tahun baginda diangkat ke langit. Misi baginda belum selesai. Nabi Sulaiman wafat sebelum projek pembangunan selesai disiapkan. Baginda wafat di atas singgasana. Nabi Zakaria digergaji syahid. Nabi Nuh berjaya dari banjir besar. Anaknya tak berjaya. Isterinya lagi. Nabi Lut kaumnya dibinasakan. Dalam banyak-banyak Nabi dan Rasul ni, ternyata hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjaya habiskan misi tujuan baginda diutuskan. Misinya ialah untuk menyucikan, membebaskan kota Mekah. Itu misi baginda. Dan baginda berjaya. Mission accomplished. Sehingga bila dalam kalangan sahabat, kan, bila nak buat mesyuarat, waktu tu Nabi dah wafat. So sahabat ni buat mesyuarat dikepalai oleh Umar. Lalu Umar jemput seorang remaja yang namanya Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Waktu tu dia remaja, umur sekitar berapa? 15 tahun. Well, bila meeting ni selalunya diwakili oleh orang-orang besar, orang-orang tua, orang yang berpengalaman. Tapi bila ada anak remaja, usia seawal 15 tahun, masuk mesyuarat, dah tentu akan ada bunyi-bunyi kat belakang. Dia ni betul ke nak masuk mesyuarat? Entah-entah mengeja nama dia pun tak betul. Semacam tu kan. Jadi Umar kata, dia ni lah manusia yang Nabi doakan agar dia diberi kefahaman terhadap Quran. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri dia kefahaman agama yang mendalam. Nabi doa khusus untuk Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Doa khusus, kefahaman mendalam terhadap agama dan ajar dia takwil Quran. Tuan-puan, takwil ni, ilmu takwil Quran ni, ilmu tertinggi, lebih tinggi daripada tafsir Quran. Yang kita belajar sekarang ni tadabbur. Tadabbur ni peringkat pertama, kedua. Selepas tadabbur, dia ada tafsir. Peringkat lebih tinggi. Lepas tafsir, dia ada takwil. Hanya orang tertentu dia boleh takwil Quran. Kita nak dibandingkan dengan Ibn Abbas tu jauh. Lalu bagi menguji
menguji capacity Ibnu Abbas. Umar tanya, wahai anak anda, apa pendapatmu tentang surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Sebelum tu Umar tanya pada sahabat-sahabat yang lain ni, apa pendapat engkau tentang An-Nasr? So masing-masing jawab begini dan begini. Oh, ni tentang kemenangan Nabi, ni tentang begini dan begini, pembukaan kota Mekah. Lalu bila ditanya Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang An-Nasr? Inna idza jaa nasrullahi wal fath. Ibnu Abbas jawab, surah ini adalah tentang kewafatan Nabi. Terkejut yang lain. Macam mana dia boleh fikir macam tu? Surah ini menunjukkan tentang Nabi hampir wafat. Sebab bila sudah menang, bila general sudah menang pertempuran, takkan dia terus-menerus nak tunggu dekat medan peperangan. Dia perlu balik. Dia perlu pulang. Dan Nabi sudah menang. Dan dia perlu balik, pulang ke tempat asal baginda. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu, how deep pemikiran Ibnu Abbas. Dan tu nikmat besar dari Allah buat Nabi. Bila Allah kata, walal akhiratu khairul laka minal ula. Penghujung hidupmu lebih baik dari yang asal. Dan surah ini turun bila? Di awal proses kenabian. Di awal tahun-tahun kenabian. Dan Allah sudah pun beri nikmat itu. Jaminan Nabi akan berjaya. Tuan-tuan, kita berjaya atau tidak, dapat husnul khatimah atau su'ul khatimah pun kita tak tahu. Tak ada sebarang jaminan. Nabi sudah dijamin. Siapa yang jamin? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau begitu, kalau kita nak dapat jaminan yang sama, ikut cara hidup Nabi. Itu yang kita dapat dia punya jis. So, kalau gaya hidup Nabi itu dapat menjamin kehidupan masa depan dia selesa dan selamat, maka kita perlu ikut gaya hidup Nabi supaya sekurang-kurangnya kehidupan kita dapat kekal selamat. Dapat husnul khatimah. Ketiga, Allah bagi tahu pada baginda, Allah akan beri dan beri dan kurnia dan beri pada baginda sampai baginda puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kita dah lalui surah Duha ni. Kami akan beri, kurniakan padamu, beri dan beri padamu sampai engkau puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuan-puan, Nabi ada keinginan seramai mungkin manusia yang kenal dan peluk Islam, kembali mengenal Tuhan. Nabi pernah mendoakan 2 Umar. Dan Allah jawab. Allah perkenankan salah seorang Umar untuk peluk Islam. Satu Umar Al-Khattab, satu Amru. Amru ni Abul Hakam atau Abu Jahal. Abu Jahal kekal, musyrik. Allah granted salah seorang Umar.
yang dengan kemasukan Umar itu berimannya Umar merubah landscape dakwah daripada dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada dakwah secara terang-terangan. Dan Nabi pernah hanya mendongakkan, hanya melihat ke langit tanpa bercakap apa-apa, tanpa permohonan. Nabi hanya dongakkan kepala ke langit. Arah kiblat bertukar dari Baitul Maqdis ke Kaabah. Nabi sampai macam tu. Nabi pernah doa tak putus-putus sepanjang malam. Sehingga Abu Bakar tegur, "Ya Rasulullah, cukuplah tu. Allah tahu dan Allah dengar doamu." Nabi sungguh-sungguh doa pasca perang Badar. Dan akhirnya Allah beri kemenangan. 300 lawan 1000 orang. Menang. Menang. Dan ada banyak permintaan-permintaan Nabi yang Allah beri dan beri dan beri. Kemenangan luar biasa. Nabi dapat kepatuhan ketaatan yang tidak berbelah bagi dari para sahabat. Sewaktu ekspedisi Hudaibiyah. Ekspedisi yang sangat menggetirkan. Kita tuan-puan, kalau kita jadi ketua dan projek yang kita rancang tidak berjalan seperti mana yang kita harapkan, kita akan menghadapi trusted issue oleh orang bawah kita. Kita akan dianggap sebagai ketua yang gagal. Maka lama-kelamaan, bila sudah ada trusted issue, isu kepercayaan timbul, orang bawah dah tak respect. Sudah mula hilang kepercayaan. Trust issue. Dah mula hilang kepercayaan. Dan ada ketikanya, kita boleh bila-bila masa digulingkan. Kan kumpul ahli parlimen, undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Bukan itu yang selalu digunakan dalam negara-negara demokrasi ini. Untuk mengugut Perdana Menteri suruh berundur. Kalau kita nilai apa yang berlaku dalam Hudaibiyah, adakah yang dirancang, adakah mimpi Nabi itu benar-benar berlaku? Mereka dapat tawaf dan dapat tahallul sembelih binatang korban. Tidak. Namun, keyakinan, kepercayaan mereka pada Nabi tidak luntur, tidak berbelah bagi. Jadi semakin yakin, semakin kuat, sehingga mereka sanggup untuk berbai'ah, bai'atul ridwan. Tu. Dahsyat. Dan walaupun mereka tak dapat menyelamatkan Abu Jandal, dapat perjanjian yang berat sebelah, mereka kekal berada di belakang Nabi. Full support. Sehingga Allah menganugerahkan, "Inna fatahna laka fatham mubina." Kerana begitu sikap pengikutmu, kami kurniakan kepada engkau kemenangan yang tiada tolok bandingnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah beri perlindungan pada baginda sewaktu baginda jadi anak yatim. Tuan-puan, isu yang Allah selalu ulang kepada masyarakat Arab ialah mereka punya layanan terhadap anak yatim dan baginda anak yatim.
Dan Allah kata, Allah ambil kredit baginda diselamatkan sewaktu jadi anak yatim itu, Allah lah yang selamatkan daripada satu tangan orang berkuasa ke satu tangan orang berkuasa, daripada Abdul Muttalib atuk baginda, kemudian baginda diberi suaka pertolongan, bantuan, perlindungan oleh pakcik baginda Abu Talib, which is dalam masyarakat yang sama, ya du'ul yatim, mereka menolak anak yatim, tidak iktiraf. Sebab anak yatim, siapa yang peduli? Allah kata Allah yang jaga. Allah yang jaga. Tuan-puan, kalau tengok hidup kita, kalau tengok diri kita, kita kadang personally, kita mengakui bahawa ada masanya kita dapat sesuatu tu bukan kerana kapasiti kita, bukan kerana kelayakan kita pun, tapi kita dapat. Kan? Macam saya tak pernah terfikir nak jadi imam masjid negara ni. Saya bukan ada kelayakan apa-apa. Mengaji pun dalam tone yang mendatar, tak tahu lagu-lagu ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang buka ruang dan lorong untuk saya ke situ. Banyak lagi orang yang lebih layak. So, kadang hidup kita ni, kita laluinya dengan smooth. Mendengar cerita orang lain dengan itu, dengan ini rintangannya, kita dapat lalui dengan sangat mudah. Itu kan nikmat besar. Besar. Tak kalau orang lain, waktu PKP, duduk rumah, putus pendapatan. Imam masjid negara, tak boleh pergi masjid, tapi dapat income. Nikmat macam mana lagi yang kita nak deny? Yang itu semua datang dari Allah. Ramai orang tertekan. Dan dalam masa yang sama, kita diberi tanggungjawab untuk meleraikan tekanan tu. Banyak. Dan Allah suruh kita ingat, lihat nikmat bentuk perlindungan yang Allah kurniakan pada Nabi SAW sewaktu baginda menjadi anak yatim. Kemudian semasa Nabi cari kebenaran, wawajadaka dhallan fahada, Allah yang tunjuk kebenaran tu pada baginda. Baginda pergi bertahanus di Gua Hira. Allah yang beri. Malah Allah beri wahyu pada baginda. Baginda mencari. Dan baginda juga dicukupkan dari sudut keperluan keduniaan. Tahukah, tuan-tuan, baginda boleh bayar dengan nilai 100 ekor unta. Baginda boleh bayar dengan nilai 100 ekor unta. Berapa nilai 100 ekor unta ni? Berapa nilai 100 ekor unta? Kalau dulu tahun 90-an, ada surau dekat Subang Jaya, dia pernah sembelih unta untuk korban. Waktu tu seekor unta, dia punya, dia punya harga dia sekitar 8,000. Itu tahun 90-an. 8,000. Kalau mengambil kira nilai inflasi, pertambahan mungkin 40-50%, sekarang mungkin harga unta sekitar 15,000. Satu ekor 15,000. Kalau 100 ekor 1.5 juta. Kan? Ke 150,000. Berapa nilai?
1 ekor unta. 15 darab 100. 1.5 juta. So, Nabi pernah bayar, Nabi pernah ada 100 ekor unta dan Nabi bayar. Bila? Waktu perjanjian Hudaibiyah tu Nabi bawa unta untuk dikorbankan. Nabi bawa unta dia sendiri. Binatang ternak dia sendiri untuk dikorbankan. 100 ekor. 1.5 juta. So, Nabi bukannya tidak berwang. Ada. Nabi ada duit. Tapi setiap hari bagi dia takkan tinggalkan cash di tangan, di rumah. Pasti akan habis dibelanja untuk sedekah, untuk bagi orang. Kerana baginda tahu rezeki Allah akan bagi. Allah akan bagi rezeki. Itu yang ada bila Nabi balik rumah subuh, tanya pada Aisyah, ada apa yang kita boleh makan hari ini? Ya, mungkin Aisyah belum sempat pergi ke pasar ke, belum sempat buat itu dan ini ke. Aisyah kata tak ada apa. Dapur kosong. Yelah, belum sempat pergi pasar, dapur kosong. Okey, kita puasalah hari ni. Simple. Nabi ni orang simple. Dia tidak menyusahkan. Dia tak kata apa pasal kau tak pergi pasar lagi. Takkan teruk sangat kita sampai tak ada makanan. Tak. Nabi sangat baik dengan keluarga. Bukan bermaksud puasa dan Aisyah kata tak ada apa kat rumah. Bukan kerana baginda miskin dan tak ada duit nak beli. Tidak. Baginda sangat memahami. Tahukah apa jenis gandum yang baginda bagi makan kepada 9 orang isteri? Gandum pada grade tertinggi. Berapa kadar yang baginda bagi makan pada setiap rumah? Dia bukan nilai cupak, gantang. Nilai gantang sekitar 7 ke 9 gantang. 1 bulan setiap rumah. Setiap isteri baginda. Itu kemampuan keduniaan baginda. Tapi, kenapa kita tak highlight benda ni? Sebab bukan keutamaan, bukan dunia yang kita nak portray Nabi sebagai orang yang capable. Tak. Baginda adalah Nabi yang mengajak kita mengingat akhirat. Bukan untuk kejar dunia. Dunia ni singgah sementara je. Tapi Nabi bukan orang miskin. Tidak. Dan Allah cukupkan keperluan baginda. Allah cukupkan. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Nombor 5. Nombor 6. Allah kata, alam nashrah laka sadrak. Perasan tak bahawa nikmat-nikmat ini dibentangkan melalui 2 surah tentang Nabi, Ad-Duha dan Al-Insyirah. Setiap satu ayat itu mendatangkan ini nikmat yang aku bagi, ini nikmat yang aku bagi, ini nikmat yang aku bagi. Al-Kautsar. Sangat banyak. Sangat banyak. Lalu apa yang kita perlu pelajari? Kita juga dapat nikmat yang sama. Bezanya adalah mungkin tempat, keadaan, bentuk, jumlah, nilai, orang yang terlibat. Kita melalui hidup ini sampai ke saat ini, tuan-puan. Bukan kita tak ada turun naik dalam kehidupan, ada. Tapi Allah yang keluarkan kita. Allah yang provide kita. Punyalah halus, punya halim. Cara Allah bertindak sehingga kadang kita lupa yang dia provide. Sampai macam tu. Sehingga kadang manusia rasa,
Dia, kerana usaha dia, dia dapat. Kerana kepintaran dia, dia dapat. Sedangkan realiti yang berlaku ialah kerana Allah beri. Sekarang anak-anak kita, kalau dia nak berminat untuk jadi penjawat awam, jawatan PTV M41, dia perlu melalui tapisan-tapisan. Perlu buat ujian psikometrik, perlu jawab ujian online, kemudian pergi assessment, kemudian dia perlu diinterview, kemudian dia perlu melalui kursus DPA 6 bulan, kemudian barulah ditempatkan. So tapisan demi tapisan ni daripada beribu orang hanya untuk cari sekitar 100 orang. Daripada 10,000 yang memohon, dia hanya nak dapatkan 100 orang. Bayangkan setiap perjalanan itu dilalui dan ada kandidat-kandidat yang lain yang Allah tak pilih. Tapi Allah pilih dia untuk dapat layak jawatan tu. Nak cari krim, dialah krim. The best among the best. Tapi bila dah dapat jawatan tu, dia sedar tak bahawa Allah pilih dia? Sama juga jawatan untuk masuk JAKIM. Ujian demi ujian, kemudian ada assessment, kemudian ada temu duga, kemudian masuk DPI. Semua itu saya dapat berada di tempat saya sekarang kerana Allah yang beri. Lalu takkanlah bila kita sudah berjawatan, Allah tempatkan kita di situ, kita mula buat tak semengah, culas, lebih teruk, salah guna kuasa, lagi dahsyat, makan rasuah. Allah letak kita di situ. Dan kita tinggalkan dia. La haula wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan dan puan-puan, nikmat Al-Kautsar ni sangat banyak. Jika tak disebut, kita lupa. Malah kita sering lalai. Itu tak masuk Toina lagi? Belum. Itu baru Al-Kautsar. So, dia sudah makan 1 jam untuk pagi ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi belum menjawab. Kenapa Allah tak mulakan surah ini dengan sabar wahai Nabi. Bertabahlah wahai Nabi. Tapi sebaliknya Allah mulakan dengan kami telah berikan kepada engkau kurniaan yang banyak. Refleksi, respon kepada kematian anak Nabi. Apa jawapannya? Next kelas kita akan lihat. Barakallahu li walakum. Terima kasih kerana sudi bersama pada pagi ini dan saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, kita buka soalan ke Ustaz kalau ada nak tanya? Boleh. Silakan. Hujung minggu yang penuh barakah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kerana ada soalan-soalan yang ingin diajukan. Sila. Mungkin Ustaz boleh leraikan soalan-soalan. Boleh. Jeng. Kalau tak ada, kita Assalamualaikum Ustaz. Okey, Cik Ha, teruskan. Ni nak tanya nikmat tadi kan. Kadang kita rasa nikmat tiba-tiba nikmat kita tu ke Ustaz kata tadilah. Molek-molek tu lama-lama jadi tak molek tu. Maksudnya apa ujian tu pula mari pada kita. Jadi gitu. Okey. Kadang nikmat tu kecil. Nikmat tu kecil, kali pertama kita dapat, kita rasa ini sangat membahagiakan.
Tapi bila acap kali kita dapat, kita rasa macam biasa. Kita rasa macam biasa. Contoh paling mudah tuan-puan, kalau kita tidak lagi, kan daripada subuh tadi kan, belum sarapan apa-apa, belum makan apa-apa, mungkin kunyah-kunyah kudap-kudap je. So lepas daripada ni, kita mungkin akan cari nasi lemak, kan soto, nasi biryani. Ada ke orang sarapan nasi biryani? Telur, roti sarang burung, roti canai sarang burung. Satu hidangan tu, pernah tak kita kira berapa kali kita suap? Kan? Kita tak pernah kira berapa Tak kali. kira. Tak kira Tak tu. kira kan? Tak So kira. katalah satu hidangan tu kita suap 10 kali atau 15 kali. Selepas ni, cuba kita kira, okey, untuk set yang pertama, untuk latihan yang pertama, kita ambil nasi ke apa saja hidangan, cuba kita kira berapa kali kita suap. Ni suapan pertama, ni suapan kedua, ni suapan ketiga. Itu latihan pertama. Latihan kedua, bila kita dah dapat bajet berapa kali kita suap, latihan kedua ialah kita bezakan pula suapan ini apa yang kita campur. Contoh, kita ambil nasi, sayur, satu lauk ayam, kemudian ada kuah, kemudian ada mungkin lauk yang ketiga. Kan sayur ulam-ulam, ayam, ataupun mungkin ikan, daging. Adakah setiap suapan itu kombinasinya sama? Nasi, daging, ayam, sayur. 4-4 sekali ke? Tidak. Kita akan berbeza kombinasi. Kadang suapan ini kita makan nasi dengan daging sahaja. Suapan seterusnya kita makan ulam. Kemudian kita campur pula ulam ini dengan sambal sikit, dengan ayam. Kan berbeza. Setiap suapan kombinasi berbeza. Sudah tentu rasa yang kita lalui, rasa dekat lidah ni berbeza-beza. Tuan-puan, waktu COVID, lidah kita ni tak rasa apa-apa, tuan-puan. Rasa macam besi kita jilat sudu tu. Makanlah apa pun, rasa itu Allah tangguh. Lidah kita jadi kebas. Waktu COVID, waktu kita sakit. Tapi sekarang setiap suapan, kalau kita ada 15 suapan, kita dapat rasa 15. 15 rasa berbeza, tuan-puan. Nikmat itu kecil tapi sangat besar kalau kita hilang nikmat tu. Maka hanya dengan makan, kita hari-hari makan. Tapi syukurilah nikmat rasa yang sangat pelbagai, variety, sangat berbeza, dan itu semua Allah beri. Allah beri. Dahsyat, tuan-puan. Jangan fikir dulu nikmat besar, Allah beri kita mangkuk, keupayaan untuk beri mangkuk, beli pinggan, ada pula set-set kita persembahkan dekat almari itu jangan dulu, baru makan. Dan sangat banyak, you name it. Al-Kausar, Allah dah bagi kita Al-Kausar. Masuk di dapur, kita perhati keliling. Yang selama ni kita kata susah, tak ada duit, rupanya ada tin-tin, beras, semua ada. Cukup Allah bagi. Sehingga kita boleh simpan. Dan nikmat itu takkan terhitung. Sebenarnya kita boleh nangis sendiri-sendiri dekat dapur rumah kita, dekat ruang tamu rumah kita. Kita boleh nangis sendiri-sendiri dekat laman rumah kita. Bila kita mula sedar benda-benda kecil, sedar nikmat Allah dan sedar apa yang perlu disyukuri. Dan sekarang tengah berjaga-jaga banjir. Melaka, saya dekat Melaka, daripada malam tadi hujan tak berhenti sampai sekarang. So jom kita cuba pula
latihan-latihan semacam ini supaya hati kita terdidik untuk sedar nikmat-nikmat kecil. Boleh begitu? Boleh kan? Okey. Jom kita mulakan. Ya, maksudnya kita kena ingat nikmat kita dapat tu lah. Maksudnya ujian hari tu mungkin kita lalai gitu dok. Mungkin. Oh iya. Ya. Boleh jadi macam tu. Okey, Terima mungkin kasih, satu Ustaz. soalan lagi. Sama-sama. Ya, Kalau ada tak ada, soalan, kita tutuplah soalan, tutup kuliah kita insyaAllah. Jadi rasanya tak ada lah. Sebab kebanyakannya para jemaah penyerta ilmu ni dah berada di kuliah ni dari 6.45 pagi tadi. Lagi ada yang masuk 6.40 lagi. Ramai lagi yang belum sarapan untuk merasai nikmat yang Allah berikan insyaAllah. Jadi alhamdulillah wa syukurillah kepada Al-Fadil Ustaz, amin ya rabbal alamin, jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang telah mentadabbur surah Al-Kausar bermaksud kebaikan ataupun membawa hikmah yang banyak. Jadi permulaan ayat disifatkan sebagai penghibur hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda sedih atas kematian dua orang yang baginda kasihi, anak lelaki Ibrahim dan bapa saudara Abu Talib. Jadi pengajaran yang baru saja kita dapat iaitu seharusnya berkorban kerana Allah. Kita perlu mensyukuri nikmat Allah yang masih diberi oleh Al-Fadil Ustaz. Moga kita terus bersyukur dengan segala nikmat Allah. Nikmat sihat, nikmat waktu luang, nikmat silaturahim, hanya kerana nikmat hidayah, iman dan Islam. Moga langkah kita hari ini mendapat berkah, mendapat hidayah, mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup mencari kesempurnaan akan menjadi kita tertekan, tetapi hidup mencari keredaan Allah akan mendatangkan keikhlasan dan ketenangan jiwa kepada kita insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi syukran jazilan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri dan juga pada semua pecinta ilmu muslimin muslimat, dan seterusnya kuliah-kuliah kita hanya pada malam ni. Jadi ini kuliah hari ini berakhir waktu ini dan banyak masa untuk family time lepas ini. Pukul 8 malam nanti kita bersua kembali bersama dengan Al-Fadil Dr. Ahmad Mursyidi, itu bab solat. Pukul 9.15 bersama dengan Yang Amat Arif, Abang Nordin, ceramah hak wanita dalam undang-undang keluarga di Malaysia. Jadi teruskanlah. Bagi yang banjir, Intan dah beritahu doakan supaya tak banjir. Saya di sini pun di Bandar Penawar pun hujan dah mula turun di sini. Dan mudah-mudahan kita dijauhi daripada bala bencana insya-Allah. Allah lindungi kita, rahmati hidup kita insya-Allah. Jadi sebagai penutup kuliah duha dengan segala sukacita, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan baca mungkin doa juga untuk sikit untuk kita dan tutup dengan kuliah Al-Asr. Silakan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hanya padamu kami berserah ya Allah. Dan apapun keputusan darimu, kami terima dengan redha. Ya Allah, wahai Tuhan kami, andai turunnya hujan ketika dan saat ini mendatangkan kebaikan buat kami ya Allah, kami menerimanya dengan tangan yang terbuka dan mengalu-alukan kehadiran rahmat-Mu yang melimpah ruah. Dan andai ianya membahayakan kami, jiwa kami, iman kami, keluarga kami dan harta benda kami ya Allah, lindungilah kami dan peliharalah kami daripada makhluk-makhluk-Mu ya Allah, daripada kesan buruk makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, lazim kami mengungkapkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq.
Lindungilah kami ya Allah daripada kejahatan, keburukan hasil daripada makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, andai ini perkara yang baik untuk kami, maka laksanakanlah, dan andai ia buruk buat kami, jauhkanlah ia daripada kami sejauhnya ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, andai kami ditakdirkan menerima ujian berbentuk banjir, kehilangan harta benda ya Allah, kami tidak memohon agar ianya disurutkan, dan kami tidak mohon agar ia dikecilkan, namun kami mohon agar dibesarkanlah kesabaran kami, dikukuhkanlah iman kami, agar kami dapat bertemu kembali padamu ya Allah dengan keadaan hati yang tenang, saling redha, meredai. Ya Allah, wahai Tuhan kami dambakan panggilan darimu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhirat matlamat kami, dunia ini sebagai tempat persinggahan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah permohonan kami, terimalah ibadah kami, terimalah dengan redha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih.